Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan utama, kawasan Gedong dan Simunjan berpotensi untuk dibangunkan sebagai pengeluar tanaman alga di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Mak Openg berkata, pendekatan ini secara tidak langsung membantu menyediakan bahan api hijau daripada sumber mampan menggunakan mikroalga. Menurutnya, ini sekaligus merangsang meningkatkan ekonomi penduduk setempat apabila menghasilkan bahan api penerbangan mampan SAF menggunakan mikroalga. Warnanya kita boleh keluarkan minyak yang digunakan oleh belon. Kalaulah ini berlaku, kalau Nordin kata di Gedong Semunjan mau tanam itu minyak, boleh kita tanam. Kita keluar minyak. Jadi orang Gedong jadi banyak, jadi orang minyak. Dan juga orang Semunjan jadi orang minyak. Ini bukan cakap-cakap. Ini adalah perkara yang boleh dilaksanakan. Beliau berucap demikian dalam majlis sambutan Gawai 2023 daerah Gedong di Dewan RTC Munggu Lalang Gedong pada malam Sabtu. Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari berkata kerajaan Sarawak terus komited untuk membangunkan kawasan luar bandar termasuk di kawasan Gedong dan Simunjan. Jelas beliau, ia dibuktikan apabila kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak 70% belanjawan negeri untuk menyediakan pelbagai kemudahan asas di kawasan luar bandar. Bajet semua negeri itu 70% beri kepada luar bandar. Kita pola jalan, kita pola jambatan, kita pola projek DID, kita pola projek yang boleh membangunkan ekonomi luar bandar. Adalah projek-projek yang sudah dirancang dan kita terus kerjasama dalam kita membangunkan negeri kita. Bukan saja Semunjan, bukan saja Gedong, kita bangun juga di kawasan Rajang, kita bangun di kawasan Saribas, kita bangun juga di kawasan Baram dan juga di utara Sarawak. Yang perlu ialah kita mesti ada cara baru dan kita tingkatkanlah apa yang ada pada kita, termasuklah yang perlu iaitu tenaga. Sementara itu, pada majlis sama, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodia Sapi turut menyempurnakan simbolik penyerahan hadiah bagi Kumang Gawai 2023. Vivian Von Ziensin dinobatkan sebagai Kumang Gawai 2023 dan membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,500 berserta trofi dan sijil penyertaan. Tempat ketua atau gelaran lulong disandang oleh Marisa Nak Engel Goang yang membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah RM1,300 berserta trofi dan sijil penyertaan. Dalam hal itu, tempat ketiga atau gelaran Selinggar Matahari disandang oleh Karisma Anti Jawing yang membawa pulang wang tunai berjumlah RM1,000 berserta trofi dan juga sijil penyertaan. Manakala peserta yang mendapat sagu hati masing-masing membawa wang tunai berjumlah RM300. Pertandingan Kumang Gawai daerah Gedong mendapat sambutan yang menggalakkan di mana kriteria menjawab soalan dan penampilan pakaian mereka diambil kira oleh para juri. Pembukaan majlis tersebut diserikan dengan tarian ngajat dan persembahan gendang pampat daripada Persatuan Gendang Pampat Seteman Asal Iban Kuching. Sambutan yang bertemakan segulai sejalai itu turut dimeriahkan lagi dengan persembahan karaoke dan acara Ngetas Ranyai yang telah diketuai oleh Penghulu Francis Kunce dan diikuti oleh tetamu kehormat yang hadir. Laporan seterusnya, Raban N36 Layar Betong 1 dinobatkan sebagai juara perarakan bagi kategori badan bukan kerajaan NGO Persatuan Iban dan membawa pulang wang tunai berjumlah RM10,000 sempena di tahun 2023 pada Sabtu. Pada masa sama, Kelab Rekreasi Pengguna dan Pengurusan Dewan Serbaguna Kampung Tematuk Kuching merangkul juara bagi kategori NGO Persatuan Bidayu dan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS turut dinobatkan sebagai juara bagi kategori NGO Persatuan Orang Ulu serta masing-masing membawa wang tunai berjumlah RM10,000. Manakala bagi kategori Kementerian, Jabatan Badan Berkanun, Swasta GLC Jemputan, Gabungan Orang Asal Sarawak 1 telah dinobatkan sebagai juara dan turut membawa pulang wang tunai berjumlah RM10,000. Simbolik penyerahan hadiah telah disempurnakan oleh Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari bersama Timbalan Premier Sarawak yang juga Pengerusi Jawatankuasa
Induk Perayaan Gawai Dayak 2023 Datuk Amar Deges Ugah Embas. Niti daun sejauh 1.2 km tersebut bermula pada jam 2.15 petang di perkarangan bangunan Tunjugah dan berakhir di tebingan Kuching iaitu di Jambatan Darul Hana. Ia turut dihadiri Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nathalinggi, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Runi Utom, Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Acara Niti Daun Datuk John Sikitayai, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan-Timbalan Menteri Persekutuan dan Sarawak serta div-div kehormat yang lain. Seramai 3,000 peserta mewakili 91 kontijen terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan Dayak, persatuan-persatuan kebudayaan Dayak, ketua-ketua kaum dan masyarakat Dayak telah menyertai perarakan tersebut. Ke paparan selanjutnya. Kerajaan Persekutuan sentiasa komited untuk memastikan kejayaan pelbagai inisiatif Persejilan Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO dan Roundtable of Sustainable Palm Oil RSPO. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata 3 prinsip utama menjadi tunjang industri sawit iaitu keseimbangan antara keperluan manusia, kelestarian alam sekitar dan juga penjanaan keuntungan. Kini kita merupakan pengekspor minyak dan produk berasaskan sawit kedua terbesar di dunia dengan 26.52 juta tan ekspor pada tahun 2022 dan jumlah ini menyumbang kepada sebanyak 45.96 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar, menjadikan sebagai penyumbang terbesar pada sektor agri-komoditi negara. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian program konsultasi FGV bersama pekebun kecil persendirian dan pembekal di Miri pada Sabtu. Datuk Seri Fadilah menambah penganjuran program seumpamanya merupakan medium perkongsian maklumat dalam menimbangi keperluan antara industri, masyarakat dan alam sekitar serta memberi peluang kepada golongan pembekal dan pekebun kecil untuk menyampaikan maklum balas secara langsung berkaitan dengan operasi syarikat FGV Holdings Berhad bagi tujuan penambahbaikan. Beliau mengulas lanjut kementeriannya sentiasa menyokong usaha kumpulan pemain industri termasuk FGV dalam melestarikan industri minyak sawit negara dan menghargai komitmen rangka kerja kemampanan syarikat tersebut yang berlandaskan 3 teras iaitu menghormati hak asasi manusia, melindungi alam sekitar dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peladangan dan Komoditi berkata, Ketua Pengarah Alam Sekitar Suruhanjaya Kesatuan Eropah bakal melawat ke Malaysia untuk mengadakan perjumpaan bersama kementerian beliau. Jelasnya, ia adalah bagi melanjutkan perbincangan yang telah diadakan di Brussels, Belgium baru-baru ini. Menurutnya lagi, perjumpaan tersebut akan dapat memuktamadkan hala tuju hubungan Malaysia dengan Kesatuan Eropah khususnya dalam pengeksportan agri-komoditi. Kita akan mengadakan perjumpaan. Dia sudah menetapkan untuk berjumpa dengan saya dan melanjutkan perbincangan yang telah dilaksanakan di EU, di Brussels itu sendiri. Dan diharapkan dengan itu kita akan dapat muktamadkan apakah hala tuju berhubung kait dengan perhubungan kita dengan EU, khususnya segala komoditi kita yang diekspor ke sana. Yang pasti kita tidak mahu pekebun kecil khususnya akan terkeluar daripada rantaian bekalan minyak sawit dunia. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis perasmian Pesta Semariang 2023 di Kuching pada Sabtu. Di Mukah pula, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah menyarankan agar peristiwa 22 Julai dimasukkan ke dalam kandungan buku teks sejarah. Menurutnya, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, perlu mempertimbangkan kandungan yang disusun di dalam buku teks mata pelajaran asas penting itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar terhadap sejarah negara. Katanya tarikh 22 Julai yang menjadi permulaan kepada peristiwa penting terutama pemberian kuasa kepada anak tempatan untuk mentadbir negeri ini jarang didapati di dalam buku. Sehubungan itu, beliau menyarankan untuk melibatkan pakar sejarah dan penyelidik dalam menentukan kandungan yang sesuai dimasukkan ke dalam buku teks sejarah. Tarikh 22 Julai ni jarang ya, ianya it doesn't share the same limelight
as the date such as 15 of August. Kemudian 16 September, tapi sebut 22 hari bulan Julai ini. Kita cari dalam buku sejarah ada atau tidak yang diajar kepada anak-anak kita tentang 22 hari bulan Julai. Jadi dan juga tentang MA63 contohnya. Kita mahu tarikh 22 hari bulan Julai itu mendapat juga tempat yang sewajarnya di dalam buku teks yang dipelajari oleh anak-anak kita ini, bukan saja anak-anak kita tetapi anak Malaysia. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan majlis sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian muka di Dewan Suara Mesra Muka pada Sabtu. Dalam majlis sama turut diberi penghormatan kepada 3 ikon jemputan dari bahagian muka, iaitu atlet para Malaysia Badminton Ashley Arrhenius Jack, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia Muhammad Tarmizi Karnain Abdah, serta penerima anugerah wanita wajah ikon insani kebangsaan 2021 Fatimah Narawi. Sejurus selepas itu, majlis diteruskan dengan upacara penyerahan bendera konvoi Kembara Sarawak Merdeka kepada wakil pejabat daerah di setiap bahagian muka, diikuti nyanyian lagu 60 tahun Sarawak Merdeka sambil mengibarkan bendera Sarawak. Datuk Seri Fatimah turut menyempurnakan upacara pelepasan konvoi Kembara Sarawak Merdeka bahagian muka ke bahagian Sibu secara flag off dengan diiringi timbalan Menteri Ekonomi merangkap Ahli Parlimen Muka, Datuk Hanifah Haji Taib serta div-div kenamaan yang lain. Datuk Seri Fatimah mengakhiri majlis dengan melawat ke pameran digital 60 tahun Sarawak Merdeka. Manakala kajian terperinci perlu dilakukan berkaitan pengurusan syarikat penerbangan memandangkan ia melibatkan penggunaan modal yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Sainul berkata, beliau secara peribadi menyokongnya tetapi kajian terperinci perlu dilakukan supaya tanggungjawab menguruskan syarikat penerbangan Maswing 9 Berhad tidak menjejaskan perbelanjaan kerajaan negeri. Tetapi niat kerajaan GPS yang diketuai oleh Yang Berhormat Premier Abang Jo ialah supaya dengan pengambilan syarikat penerbangan ini nanti mungkin akan mengurangkan sedikit kos penerbangan yang terutama sekali melibatkan penerbangan kita di Sarawak dan juga di Semenanjung Malaysia. Setiap kali perayaan tambang penerbangan sentiasa menjadi isu. Dan saya rasa keadaan ini sedikit sebanyak boleh membantu golongan yang kurang berkemampuan terutama sekali di luar bandar. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menghadiri program Gawai Perpaduan 2023 di Rumah Jingga Igon Sungai Kelai, Pulau Bruit di Daro pada Sabtu. Dalam hal itu, beliau menyatakan objektif utama program tersebut adalah untuk mengukuhkan silaturahim dan persefahaman antara kaum di kalangan masyarakat di Pulau Bruit. Jelasnya ini bagi memastikan masyarakat Iban di Rumah Panjang di Kelai tidak berasa terasing sekaligus memberi peluang kepada pengunjung dari kampung lain di Pulau Bruit yang tidak pernah ke kawasan Kelai untuk menziarahi masyarakat setempat. Terdahulu, beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop telah menyampaikan sumbangan projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM5,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Jingga Igon. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi Tengah Hari ini, saksikan surutan Majlis Sambutan Gawai 2023 Daerah Gedong yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Dewan RTC Munggulalang Gedong pada malam Sabtu. #menyebar fakta, salam UKAS.